Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Kembali kita pada hari ini bersama Cikgu Afan dalam tuition Bahasa Melayu. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semuanya sihat sejahtera. Sebelum kita mempelajari kelas kita pada hari ini, diharapkan murid-murid dapat menekan butang subscribe di bawah ini dan kongsikan kepada rakan-rakan anda. Berikut adalah biodata cikgu. Kamu boleh membacanya sendiri di sini. Sekiranya kamu ada sebarang masalah, silalah email ke alamat email cikgu yang telah cikgu tunjukkan ini. Murid-murid, hari ini cikgu akan mengajar kamu mengenai ragam ayat. Apakah itu ragam ayat, murid-murid? Ragam ayat terdiri daripada 4 bahagian, iaitu ayat penyata, ayat seru, ayat tanya, dan ayat perintah. Cikgu harap kamu dapat mengenali ragam ayat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita mengenali ayat penyata. Ayat penyata merupakan ayat yang diucapkan dengan maksud untuk menyatakan atau menerangkan sesuatu hal. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Contoh ayat-ayat penyata: murid-murid sedang mengulang kaji pelajaran di pusat sumber. Jelas di sini, ayat ini ingin menyatakan atau ingin memberitahu kepada orang lain bahawa murid-murid sedang mengulang kaji pelajaran di pusat sumber. B. Zaidah tidak pergi ke sekolah pada hari ini. C. Budak yang duduk di sebelah kamu tadi ialah anak buah saya. D. Nenek sedang berehat di biliknya. E. Kejadian tanah runtuh itu berlaku di Bukit Antarabangsa, Kuala Lumpur. Jelaslah bahawa ayat penyata ini adalah bertujuan untuk menyatakan mahupun menerangkan sesuatu kenyataan. Seterusnya, ayat seru. Ayat seru merupakan ayat yang digunakan untuk melahirkan perasaan seperti takut, marah, gembira, sakit, benci, dan sebagainya. Ayat seru ini mestilah mempunyai tanda seru di akhir ayat. Dan ayat seru ini didahului ayat dengan kata seru. Wah, amboi, syabas, cis, dan sebagainya. Lihat contoh ayat seru. 1. Amboi, cantiknya gadis itu. Wah, mahalnya baju ini. Oh, aku lupa bawa wang hari ini. Cis, berani kamu pukul saya. Syabas, kamu telah berjaya. Diharapkan murid-murid dapat memahami dan mengenali ayat seru dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita mengenali ayat tanya. Untuk pengetahuan murid-murid, ayat tanya adalah digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Ayat tanya terdiri daripada 2 bahagian, iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan kata tanya. Mesti ingat ya murid-murid, ayat tanya ini mempunyai tanda soal ataupun tanda tanya
pada akhir ayat dalam tulisan. Lihat contoh-contoh ayat tanya. Bahagian yang pertama iaitu ayat tanya dengan kata tanya. Contohnya, siapakah yang memberi bunga kepadaku ini? Lihat ayat tersebut. Siapakah? Dalam ayat ini menggunakan kata tanya siapa dan mempunyai partikel kah. Untuk pengetahuan murid-murid, apabila kita menggunakan kata tanya yang menggunakan partikel kah, mestilah diletakkan di hadapan ayat. Berbeza dengan ayat yang kedua. Dengar. Majlis perpisahan itu diadakan bila? Lihat di sini, perbezaan ayat 1 dan 2 ini tidak menggunakan partikel kah pada ayat yang kedua. Berbanding ayat yang pertama tadi, siapakah? Siapakah ini menggunakan partikel kah dan mestilah diletakkan di hadapan. Manakala ayat yang kedua ini menggunakan kata tanya tetapi digugurkan partikel kah dan mestilah ditulis pada akhir ayat. Ayat yang ketiga. Bagaimanakah cara-cara untuk membuat kek ini? Dan ayat yang keempat, mengapakah kamu tidak berkawan dengannya? Jelas, ayat ini menggunakan kata tanya. Seterusnya kita lihat contoh ayat tanya tanpa kata tanya. Ingat ya murid-murid, apabila kita melafazkan ayat tanya tanpa kata tanya, kita mestilah meninggikan suara sedikit supaya pendengar dapat memahami bahawa kita sedang bertanya. Dalam ayat ini juga menampakkan seperti ayat penyata, tetapi nada supaya kita bersoal. Contoh ayat pertama. Rombongan ke Kuala Lumpur sudah bertolak. Lihat di situ nada yang cikgu sampaikan di sini seperti ayat tanya, walaupun dalam ayat ini tidak menggunakan kata tanya. Contoh kedua. Pertandingan perbahasan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Seperti ayat ini bertanya. Sebab kita ada nada pertanyaan. Contoh ayat ketiga. Adik masih belum makan. Dan ayat yang keempat. Perompak itu sudah ditangkap. Nada ini menjelaskan bahawa ayat tanya. Dan dalam ayat tersebut tidak menggunakan kata tanya. Cikgu harap kamu dapat memahami dan membanding beza antara ayat tanya dengan kata tanya dengan ayat tanya tanpa kata tanya dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid. Ragam ayat yang terakhir iaitu ayat perintah. Untuk pengetahuan murid-murid, ayat perintah adalah digunakan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Ayat perintah ini mestilah berunsurkan ayat yang menyuruh, melarang, mempersilakan atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Mari kita lihat contoh-contoh ayat perintah di bawah. Ayat perintah yang pertama iaitu menggunakan kata permintaan. Kita lihat contoh ayat permintaan yang menggunakan kata permintaan. Pertama, minta ambilkan secawan air teh. Dalam ayat ini menggunakan kata permintaan iaitu minta. Ayat yang kedua, harap kamu dapat ambil tindakan segera. Dalam ayat ini menggunakan kata permintaan iaitu harap.
Untuk pengetahuan murid-murid, apabila kata permintaan ini digunakan dalam ayat, maka menjadi ayat permintaan. Seterusnya, jenis kata perintah bagi kata suruhan. Kita lihat contoh ayat suruhannya. Pertama, buang sampah itu. Dalam ayat ini menggunakan kata kerja di hadapan, iaitu buang, maka menjadi ayat perintah. Apabila kita menyuruh seseorang melakukan sesuatu, maka eloklah kita menggunakan bahasa yang sopan dan lembut, maka kita perlu menambah partikel lah seperti ayat yang kedua. Padamlah papan putih itu sekarang. Dalam ayat ini menggunakan perkataan padam, iaitu kata kerja yang mendahului ayat, dan ditambah dengan partikel lah untuk melembutkan intonasinya. Untuk pengetahuan murid-murid, apabila kita menggunakan kata suruhan dalam ayat, maka menjadi ayat suruhan. Jenis kata perintah yang ketiga iaitu menggunakan kata silaan, maka menjadi ayat silaan seperti contohnya. Yang pertama, silalah ke rumah saya nanti. Dalam ayat ini menggunakan kata silaan, iaitu sila, dan ditambah dengan partikel lah untuk melembutkan intonasi suara itu. Dan ayat yang kedua, jemputlah masuk ke dalam dewan sekarang. Dalam ayat ini menggunakan kata silaan, iaitu jemput, dan ditambah dengan partikel lah. Dan jenis kata perintah yang keempat iaitu kata larangan. Kita lihat contoh ayat larangannya. Jangan engkau perli-perli aku. Dalam ayat ini menggunakan kata larangan iaitu jangan. Dan ayat kedua, usah kamu dekati sangkar harimau itu. Dalam ayat ini juga menggunakan kata larangan iaitu usah. Untuk pengetahuan murid-murid, apabila kita menggunakan kata larangan dalam ayat, maka menjadi ayat larangan. Seperti kata silaan tadilah, apabila kita menggunakan kata silaan dalam pembinaan ayat, maka menjadi ayat silaan. Maka diharapkan murid-murid dapat memahami ayat perintah dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu ingin menguji kefahaman kamu mengenai pembelajaran pada hari ini mengenai ragam ayat. Oleh itu, kelaskan ayat di bawah mengikut ragam ayat. Dalam soalan ini, cikgu telah pun memberikan satu contoh jawapan berdasarkan soalan yang pertama, iaitu silalah makan kuih ini. Ragam ayat jawapannya ialah ayat silaan. Dan seterusnya soalan kedua sehingga soalan yang ke-11 diminta murid untuk menyiapkan. Selamat berjaya ya murid-murid. Sekarang, mari kita menyimak jawapan berdasarkan soalan yang telah kamu jawab sebentar tadi. Bagaimanakah dengan jawapan yang telah kamu berikan? Adakah kesemuanya betul? Sekiranya betul, cikgu ingin ucapkan tahniah kerana kalian memahami dengan sebaiknya pembelajaran pada hari ini. Kepada murid yang kurang berjaya, jangan bersedih, teruskan mengulang kaji pembelajaran pada hari ini dan cuba untuk terus menjawab latihan yang telah cikgu berikan ini.
Seterusnya, soalan yang kedua ini iaitu murid diminta untuk membetulkan kesalahan ragam ayat yang telah cikgu sediakan di bawah. Contoh jawapan bagi soalan yang pertama, mengapakah lokasi pejabat itu? Dalam ragam ayat ini terdapat kesalahan dan kita lihat pembetulannya di manakah lokasi pejabat itu. Dalam ayat ini, ragam ayat telah salah menggunakan kata tanya iaitu mengapa. Jadi pembetulannya di manakah lokasi pejabat itu. Cikgu harap kamu dapat memahami dan menjawab dengan sebaiknya soalan 2 sehingga 8. Selamat berjaya ya murid-murid. Mari kita menyemak jawapan berdasarkan soalan kedua. Bagaimanakah dengan jawapan yang telah kamu berikan? Adakah jawapan kamu kesemuanya betul? Tahniah kepada murid yang telah berjaya. Kepada murid yang kurang berjaya, teruskan mengulang kaji pembelajaran pada hari ini. Nampaknya sesi pembelajaran pada hari ini sudah pun tamat. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi pada tajuk yang akan kita pelajari pada masa akan datang nanti.